Berlangsung pada 10 hingga 11 Disember ini memaparkan 40 aktiviti sukarelawan yang akan dijalankan secara berturut-turut tanpa henti selama 40 jam. Itu adalah program Putra Lova. Putra Lova, longest non-stop volunteerism activities. Hari ini kita nak bersama dengan Profesor Madya, Dr. Omrah Hassan, Elias Hussein, Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar PKPP, UPM, juga merangkap Timbalan Komandan Kor Sispa. Juga di sebelahnya Dr. Hizmawati Mazin, Timbalan Pengarah PKPP selaku Pengarah Program Putra Lova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita boleh mulakan 40 jam ya. 40 jam. Tak tidur sambil layan bola lagi. 40 aktiviti sukarelawan 40 jam akan dijalankan secara tanpa henti 40 jam. Okey, itu secara asasnya. Secara terperincinya, siapa nak mulakan? Kita mulakan dengan Dr. Hizmawati. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadinya kita ada Putra Lova, Putra Longest Non-Stop Volunteerism Activity. Program ini adalah diinspirasi daripada Hari Sukarelawan Antarabangsa iaitu 5 Disember. Jadinya Universiti Putra Malaysia memang menyasarkan bulan sukarelawan untuk bulan Disember ini. Jadi kami daripada Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar mengambil kesempatan untuk mengadakan sesuatu yang baharu iaitu program sukarelawan 40 jam tanpa henti. Okey, jadi apa sebenarnya tujuan dan juga objektif utama Putra Lova ini, Doktor? Baik, kita mensasarkan kepada objektif tertentulah kepada pelajar, khususnya pelajar Universiti Putra Malaysia, dan juga boleh diikuti juga oleh komuniti setempat, di mana kita mensasarkan kepada pelajar agar mereka mengenali aktiviti berbentuk kesukarelawan. Mereka mengenal pasti komuniti atau kumpulan yang disasarkan untuk dibantu, dan kita mengharapkan pelajar akan terlibat meningkatkan kemahiran skill mereka, kemahiran insaniah. Yang biasa kita sebut ada 7 kemahiran insaniah. Kemahiran komunikasi. Dalam melaksanakan aktiviti ini, mereka akan dapat berkomunikasi secara betul dengan masyarakat yang terlibat, sebab masyarakat yang terlibat ini pelbagai golongan. Jadi mereka juga patut mahir berkomunikasi dengan golongan-golongan ini dan juga melibatkan diri secara sukarela, volunteer, melakukan satu kerja itu secara ikhlas, tidak mengharapkan balasan. Ini antara objektif utama kita lah mengajukan program ini. Berapa ramai pelajar yang akan terlibat dalam program ini, Doktor? Okey, secara keseluruhannya 2,000 pelajar, pegawai UPM dan juga masyarakat. Dan juga bukan dalam program aktiviti 40 aktiviti ini, kami juga bukan saja menyantuni masyarakat, malah juga alam sekitar dan juga haiwan. So kami memang InsyaAllah cater semualah untuk kita bersama-sama mendidik pelajar-pelajar UPM untuk bersama-sama peka dengan alam sekitar kita semua. Bermaksud aktiviti ini dijalankan di UPM ataupun ada di tempat-tempat yang berbeza? Okey, kami bermula dari 6 pagi 10 Disember, itu daripada UPM, dan kami dari satu tempat ke satu tempat. Majoritinya adalah di UPM, di bangunan yang kebanyakan macam perpustakaan, dewan besar, masjid yang mainly yang memang UPM punya, tapi ada juga di keliling masyarakat yang keliling di kawasan Serdang, Shah Alam, Rawang dan sebagainya. Berlangsung pada 10 hingga 11 hujung minggu ini. 40 jam. 40 jam tu apa aktivitinya? Okey, dalamnya banyak sangat aktiviti, antaranya kebersihan kawasan universiti sendiri dan juga menyantuni membersihkan ladang-ladang haiwan dan juga membersihkan alam sekitar seperti sungai, hutan-hutan, penanaman pokok untuk green environment, dan also kita ada pelbagai lagi aktiviti seperti transfer knowledge, pemindahan ilmu dan juga pemeriksaan medical check up secara percuma. Okey, Doktor, bagaimana Doktor melihat program-program sebegini yang menjadi nilai tambah kepada pelajar kita? Yang pentingnya untuk survive selepas zaman universiti ni. Kita melihat bahawa penganjuran aktiviti yang pelbagai dan juga melibatkan pelbagai kategori pelajar juga. Sebab pelajar kita terdiri daripada pelajar daripada pelbagai bangsa. Ada bangsa Melayu, Cina,
India dan lain-lain, pelajar antarabangsa pun terlibat. Jadi apabila kita menganjurkan program seumpama ini, secara tidak langsung pelajar ini akan dapat bersatu, menganjurkan aktiviti kesukarelawan. Bila kita menganjurkan hari semalam Kementerian Pendidikan Tinggi memberi moto iaitu perpaduan melalui kesukarelawan. Jadi melalui aktiviti kita ini juga akan meningkatkan lagi, menambah lagi usaha pelajar untuk berhubung antara satu sama lain secara lebih erat. Itu among student. Tapi dengan komuniti juga kita melihat bahawa mereka akan terlibat dengan pelbagai juga golongan. Ada golongan orang kurang upaya, ada golongan pelajar sekolah. Jadi apabila mereka bersama dengan komuniti ini, secara tidak langsung menambahkan lagi kemahiran mereka, menambahkan lagi usaha mereka untuk membantu golongan-golongan tertentu. Jadi dengan cara ini kita mendekatkan pelajar, sesama pelajar dan juga pelajar dengan masyarakat. Kita faham pelajar dianggap sebagai ejen perubahan masyarakat. Dengan cara kita menganjurkan Putra Lohar, aktiviti kesukarelawan tanpa henti selama 40 jam, bukan setakat 40 jam sebenarnya. Ia ini approach kita supaya pada masa tertentu, tidak mengira masa dan tempat, pelajar boleh menjalankan pelbagai aktiviti. Sebab ada siang dan ada malam. Okey. Jadi pelajar ni akan terdedah dengan aktiviti yang dan juga diharapkan aktiviti ini dia berterusan. Bukan datang sekali buat pemindahan ilmu tadi, tapi selepas ini juga boleh lagi berkongsi ilmu dengan kawasan-kawasan yang lain juga. Bagaimana sebenarnya doktor melihat aktiviti sukarelawan di Malaysia ini? Perkembangannya bagaimana? Dan sejauh mana rakyat Malaysia faham dengan perkataan sukarelawan itu, doktor? Okey. Perkataan sukarelawan ni nampak mudah So, macam semua orang boleh lakukan. Tapi secara realitinya tidak mudah. Okey, memang sekarang ni kita memang zaman media sosial. So kadang-kala memang sukarelawan ni sebenarnya konten kepada kepada akaun masing-masing media sosial. So jadinya sifat sukarelawan tu tak tahu sama ada ikhlas atau tidak ikhlas. So jadinya untuk sekarang ni dengan caranya aktiviti macam ni, sebenarnya kita nak menggalakkan pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita untuk menaik taraf aktiviti sukarelawan ni. So jadinya mungkin dari tidak ikhlas tapi kepada ikhlas. Sebabnya bila setakat 2-3 minit dalam media sosial tu memanglah nampak ikhlas, tapi kalau 40 jam kita boleh tengok daya tahan mahasiswa ini sama ada mereka ikhlas, tidak ikhlas untuk menjalankan. So jadinya ini antara sebab jugalah kami melakukan untuk demi mencapai sebenarnya pelan strategi Universiti Putra Malaysia dalam matlamatnya melahirkan graduan berdaya tahan mendepani masa mendatang. So jadinya ini antaranya boleh kita terapkanlah kepada graduan-graduan bakal. Macam selain daripada Putra Lohar ini, apa lagi di antara aktiviti sukarelawan sebelum ini yang dijalankan oleh UPM? Selama ini pelajar UPM terlibat banyak di peringkat UPM, di peringkat negara kita dan juga di peringkat antarabangsa. Pada peringkat negara kita berhadapan dengan suasana pandemik, pandemik COVID-19. Ramai mahasiswa kita terlibat bekerjasama di pusat-pusat vaksinasi. Begitu juga kita dilanda banjir, banjir kilat yang Selangor selama ini tak pernah di Ulu Langat contohnya. Pelajar-pelajar kita turun padang membantu mangsa banjir. Ini pasca banjir lah, membersihkan rumah, membantu dan memberi sumbangan daripada masyarakat dan menyampaikan sumbangan itu kepada golongan yang memerlukan. Di samping itu juga kita melaksanakan program di mana pelajar peringkat universiti turun padang bersama dengan pelajar sekolah. Ini kita buat pembangunan sasiah pelajar dan smart learning. Baru-baru ini kita telah mengadakan program di Negeri Pahang, iaitu di Sekolah Kebangsaan Sekara. 3 buah sekolah yang terlibat. Sekolah Kebangsaan Sekara, Sekolah Kebangsaan Bukit Lada dan Sekolah Kebangsaan Bukit Bota, di mana lebih kurang 200 pelajar terlibat bersama untuk mempelajari bahasa Inggeris secara santai, bermain, menambahkan minat golongan
pelajar di luar bandar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi kita berjaya sebenarnya mengajukan pelbagai aktiviti kepada pelbagai golongan sasar. Bukan saja kepada golongan macam menghadapi bencana banjir, tapi juga kepada golongan pelajar yang sedang belajar dan mereka itu nantinya bercita-cita untuk masuk universiti. Jadi kita bina hubungan yang rapat di antara pelajar sekolah rendah, sekolah menengah ke peringkat universiti. Sebab kita faham bahawa pengajian tinggi itu tidak akan bermula tanpa pendidikan sekolah rendah. Jadi prinsip-prinsip itulah yang kita bangunkan supaya pembangunan pelajar kita dia lebih holistik. Dan kami difahamkan juga untuk Putra Lova ini akan berusaha untuk mencatatkan Malaysia Book of Record. Mungkin boleh ceritakan sedikit lebih panjang lagi tentang MBOR ini. Okey. InsyaAllah memang kami menyasarkan untuk program aktiviti sukarelawan paling lama tanpa henti. Itu keyword dia lah, paling lama tanpa henti. Ya, so jadinya ini mungkin insya-Allah yang pertama di Malaysia, sebab tu kami menyasarkan Malaysia Book of Record. Yang sebelum ni pernah teramai. Tapi kami aim for terlama dan non-stop tanpa henti. So jadinya kami memang, that's why kami menyusun program-program ini untuk semaksimum yang mungkin lah untuk mencapai kata kunci terlama itu dan juga non-stop. Non-stop itu pastinya memerlukan kerjasama dari banyak pihak. Jadi selain daripada UPM, siapa lagi pihak yang bekerjasama untuk Putra Lova ini? Okey, kita mempunyai ramai rakan kerjasama yang ni antaranya memang NGO. Of course NGO yang kita memang sebelum ni sudah bekerjasama dan juga kita ada juga dengan badan-badan beruniform. Selain pada pelajar-pelajar, kita ada badan-badan beruniform juga yang membantu untuk program-program aktiviti ini. Dan juga selain itu juga kami mempunyai inilah komuniti lah, komuniti industri yang bersama-sama untuk kita menjayakan program Putra Lova. Student yang terlibat ini daripada tahun 1 ataupun tahun 3 ke atas ke macam mana? Kebanyakannya kalau daripada kami mulai, sebenarnya pelajar universiti ini diterapkan dengan program komuniti dari tahun 1 lagi, sebab kami diwajibkan, pelajar diwajibkan untuk mengambil kursus kurikulum berkredit. So setiap kursus kurikulum berkredit ini ada program komuniti. So mereka dah didedahkan pada tahun setiap subjek. Bukan setiap subjek, dalam satu subjek tu. Dalam satu subjek itu kurikulum berkredit tu ada program komuniti. So mereka kena merancang sendiri apa yang hendak mereka lakukan. Mereka kena plan dan mencari penaja untuk macam mana nak menjayakan program komuniti ini. So itu antara sebenarnya mungkin dikatakan kategori paksa rela dahulu. So mungkin kita boleh unleash potential sukarelawan dalam diri mereka. So dari situ mereka boleh menyemarakkan lagi sifat sukarelawan diri mereka lah. Kalau kita melihat skop sukarelawan di Malaysia ini, paling selalu kita lihat baru-baru ini banjir. Kalau macam ni kita melihat aktiviti tadi di Zoo Negara menyantuni golongan asnaf. Apa lagi di antara sisi-sisi yang mungkin kita terlepas pandang yang memerlukan lagi perkhidmatan sukarelawan ini, Doktor? Baik, selama ini kita melihat kepada orang yang terdekat dengan lingkungan kita. Itu biasa kita buat. Tapi kita kurang turun kepada golongan yang kita terpencil. Golongan orang kurang upaya, golongan warga emas, golongan gelandangan. Kita tengok kalau sekiranya di negara kita, di bandar-bandar, dah ada golongan-golongan yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak ada rumah dan sebagainya. Dan golongan ini mungkin memerlukan bantuan. Jadi seharusnya pelajar juga peka dan melihat apa sumbangan mereka terhadap golongan-golongan seperti ini. Dan kemungkinan untuk jangka panjang. Sebab itu pelajar ini seharusnya mendepani masalah, menangani isu-isu semasa. Jadi pelajar seharusnya juga turun padang melihat kepada golongan-golongan seperti ini dan menganjurkan aktiviti. Kita mengharapkan ada juga aktiviti yang mensasarkan kepada golongan yang kita panggil golongan terpinggir ataupun golongan yang tidak nampak ramai, tapi mereka ini memerlukan juga bantuan kita. Jadi kalau kita lihat di negara luar, memang golongan-golongan ini dibantu oleh masyarakat yang berada di sekitar.
Tapi kita di sini, kita terdiri daripada masyarakat yang pelbagai kaum dan kita tidak melupakan contohnya di Sabah dan Sarawak. Sebab program Putra Lova juga kita melibatkan kampus UPM di Bintulu. Serentak ke? Serentak. Oh, okey. Jadi ada aktiviti khusus yang akan dilaksanakan di sana. Maksudnya bukan di sinilah sahaja. Ya, Di Bintulu, sana juga. Sarawak juga ada. Okey, di Sarawak kami. juga. Okey. Apa nilai tambah yang boleh didapati di peringkat universiti as a penyedia pendidikan itu, nilai tambah kepada program sebegini di peringkat pelajar? Baik, satu yang kita nampak program ini dia mensasarkan kepada pelajar. Pelajar ini akan turun padang. Pelajar ini akan menganjurkan aktiviti. Aktiviti itu of course kalau ikut dari sudut universiti, mereka perlu menyediakan kertas kerja. Kertas kerja dan berhubung dengan pihak-pihak yang berkenaan. Jadi nilai tambah mereka sebab kalau di universiti kita fokus pada pembelajaran dan bilik darjah. Jadi pembelajaran bilik darjah tidak turun padang. Jadi apabila kita menganjurkan program seperti ini, mereka menyediakan kertas kerja. Mereka menyediakan paperwork. Itu peringkat persediaan. Tetapi macam mana nak turun padang? Bila turun padang itulah merupakan nilai tambah. Sebab pelajar yang tidak turun padang, dia tidak dapat kemahiran. Dia tidak dapat pengalaman. Dan tidak dapat menyantuni golongan-golongan yang disasarkan. Jadi ini merupakan nilai tambah mereka daripada ilmu dalam bilik darjah keluar bilik darjah. Bukan satu pihak saja yang akan dapat manfaat, tetapi kesemua pihak, melalui program-program sebegini. Okey, sebelum kita berakhir, kita nak tengok dulu apa yang disediakan oleh pihak Putra Lova kepada kita semua. Jadi sebelum sampai ke universiti, belum nak sertai program Putra Lova ataupun ke UPM, kita ada, ini adalah generasi-generasi yang baru dari SMK Jugra Banting. Ada 42 orang kesemuanya, 38 orang murid dan 4 orang cikgu. Terima kasih kerana sudi singgah ke Selamat Pagi Malaysia. Nanti nak masuk UPM? Ini lecturer anda nanti. Lecturer koko anda. Sehat tak semua? Kita lambai-lambai kat kamera. Okey tak datang RPM? Best tak? Cantik kan? Paksa tau, paksa. Sebab kita ada banyak bangunan baru. Lambai sikit kat mak ayah. Tengok, tu kamera yang berwarna merah tu . Terima kasih semua. Daripada SMK Jugra Banting. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Omrah Hassan, Elias Husin, Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar PKPP UPM selaku Timbalan Komandan Kos Sispa, dan juga Dr. Hizmawati Mazin, Timbalan Pengarah PKPP selaku Pengarah Program Putra Lova. Jadi diharapkan agar program 40 jam ini berjalan lancar hendaknya. Jadi adik-adik ni kalau nak sukarelawan nanti boleh sekali dengan UPM, okey? Dah masuk universiti, salah satu subjek koko, dalam koko tu kena ada sukarelawan. Okey? Okey. Kita berehat seketika. Terima kasih kesemuanya. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.